Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Alana Sofia binti Hamid. Di sini saya ingin menerangkan tentang apa itu ideologi pasca moden relatisme. Pasca moden adalah pengembangan modernisme dan ia mewarisi eksperimen sastra anti tradisional moden. Sebaliknya, pasca moden juga adalah pemberontakan dan penembusan terhadap modernisme yang menunjukkan bahawa penulis pasca moden menolak modernisme isi dalam bentuk eksperimen sastra kerana di mata para penulis pasca moden bukan sahaja tradisi sastra modernisme tetapi juga perkembangan modernisme menjadi semakin ketinggalan zaman. Para cendekiawan dengan kedudukan sosial dan budaya yang berbeza telah melakukan perdebatan mendalam mengenai pasca modernisme dan dalam banyak kes gagal mencapai kesimpulan sebulat suara. Tetapi sekarang, para sarjana barat umumnya bersetuju bahawa walaupun pasca moden berkait rapat dengan modernisme, ia juga merupakan aliran pemikiran budaya dan seni yang baru. Yang jelas berbeza dengan modernisme, kertas ini akan menyelesaikan masalah kekacauan sosial dan menggunakan beberapa pemikiran pasca moden dalam memahami krisis sosial. Akhirnya, jika pemikiran seperti ini dibiarkan menyebar dan menjadi dogma ideologi dalam sains sosial, kesannya terhadap masyarakat masa depan akan dibincangkan. Saranan akan dibuat untuk mengurangkan dan mengawal pemikiran pasca moden supaya masyarakat dapat saling membantu untuk membangun menyesuaikan diri dengan lebih baik dengan keperluan sejagat manusia. Sekularisme. David Martin menyatakan istilah sekularisme berasal dari bahasa Latin seculum, iaitu sekular yang mempunyai banyak dan luas pengertiannya, seperti juga perkataan religion. Manakala Mikhail Hill pula menyatakan bahawa sekularisme ini adalah merujuk kepada masa dan tempat. Syekh Muhammad Naguib Al-Atas menguraikan maksud masa ialah masa sekarang yang bersifat kekinian dan tempat pula ialah dunia yang bersifat keduniaan. Sekularisme mempunyai makna yang luas walaupun definisi yang paling umum adalah memisahkan agama dari urusan sivil dan negara. Ini mungkin bermaksud ateisme, naturalisme, penghapusan simbol agama dari tempat awam. Pandangan dari falsafah, sekularisme cuba menjelaskan kehidupan berdasarkan prinsip yang datang hanya dari dunia material. Tanpa menggunakan agama, ini mengalihkan fokus dari agama ke masa dan masalah material. Sekularisme memperjuangkan hak asasi manusia sejagat yang dituntut oleh agama. Ini menguatkuasakan undang-undang kesesamaan dan melindungi wanita, orang LGBT dan minoriti dari diskriminasi agama. Sekularisme juga memperjuangkan ciri-ciri yang bersifat kebebasan, kebahagiaan dan kebebasan yang tiada bersempadan. Undang-undang kesesamaan ini memastikan bahawa orang-orang kafir mempunyai hak yang sama dengan mereka yang mengenal agama atau falsafah. Sekularis mahu kebebasan berfikir dan hati nurani sama untuk semua orang-orang yang beriman dan tidak percaya. Mereka tidak mahu menyekat kebebasan beragama. Dalam kehidupan semasa, sekular boleh menerima agama sebagai anutan semata-mata dan tidak lebih daripada itu. Sebagai contoh, sekular menolak Islam kerana syariah dan akidah Islam dijadikan sebagai asas dalam kehidupan ini. Ini adalah satu kongkongan dan batasan bagi mereka. Prinsip sekularisme adalah meningkatkan penguasaan kebendaan dalam kalangan umat manusia. Selain itu, orang yang bersifat sekular hanya berjuang benda yang memberi jaminan baik untuk mencapai kehidupan yang bebas dan selamat. Sekularisme juga disiratkan oleh ketidakteraturan dan bukannya keutamaan. Undang-undang dan pemerintahan sekular tidak mempunyai inti yang tetap dan mutlak, tetapi undang-undang sentiasa berubah mengikut minat dan trend tanpa panduan mutlak. Ciri-ciri bagi relativisme pasca moden ialah ideologi moden ialah manusia sebagai pusat dunia, yang kedua pengalaman sebagai asas pengetahuan, yang ketiga terikat dengan agama, yang keempat gerakan emansipasi wanita, dan akhir sekali menolak nilai murni dan kebenaran. Seterusnya ialah ciri pasca moden. Ada 5 ciri pasca moden iaitu dekonstruktif, relativisme,
pluralisme, tiada kebenaran mutlak dan ketiadaan makna dalam kehidupan. Okay. Kesan-kesan relativisme pasca moden, kepercayaan dan amalan beragama, krisis nilai dan etika dalam kehidupan, kerapuhan sistem keluarga, perubahan struktur sosial dan masyarakat, seterusnya kemunculan gerakan hak asasi dalam mempujakan kelompok minoriti dan devian. Selain itu, penghasilan produk hiburan yang tidak mementingkan makna dan tujuan. Akhir sekali ialah sistem ekonomi konsumerisme. Untuk atasi ini ialah memelihara struktur klasik dan moden. Seterusnya, mempromosi dan menambah baik budaya sendiri. Yang ketiga, menjaga identiti dan kelainan diri sendiri. Seterusnya, menjaga struktur budaya dan tradisi mengenai moral dan etika. Akhir sekali ialah menyahut cabaran kemanusiaan dan intelek. Akhir sekali, kesimpulan, ideologi moden dan pasca moden yang bersifat dinami telah membawa kesan buruk kepada gaya hidup masyarakat tanpa disenari. Ideologi moden dan pasca moden diibaratkan seperti satu armada besar yang menyerang agama dan tokoh-tokoh agama. Bagi mengatasi ancaman masyarakat, perlulah bersatu hati menetapkan agama dan jati diri masyarakat. Sekian daripada saya. Terima kasih.